Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada murid-murid tahun 4 yang cikgu sayangi. Apa khabar murid-murid semua? Mudah-mudahan murid-murid dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada pengajaran yang lalu, kita telah belajar tentang akhir balik dan perubahan fizikal yang dialami oleh seseorang setelah akhir balik. Hari ini saya, Cikgu Talha, akan mengajar murid-murid semua pendidikan kesihatan tahun 4 yang bertajuk simptom semasa haid, mitos haid dan ihtilam, dan amalan pengurusan diri apabila akhir balik. Untuk minggu ini saya akan mengajar 3 standard pembelajaran, iaitu 1.1.3 menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid. 1.1.4 membincangkan dan memerihal mitos berkaitan haid serta ihtilam. Yang ketiga, 1.1.5 menilai amalan terbaik pengurusan diri apabila akhir balik. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, simptom yang mungkin dialami ketika haid hanya berlaku pada wanita sahaja. Murid lelaki tidak perlu tertunggu-tunggu untuk mengalami simptom tersebut, ya. Haid bermaksud menstruasi, menunjukkan anda telah menjadi seorang wanita. Menstruasi bermula apabila sistem pembiakan anda telah matang. Ia berlaku hasil daripada tindak balas hormon yang berinteraksi dengan tubuh badan anda. Apabila haid berlaku, anda akan mengalami pendarahan dari faraj. Kitaran haid antara 3 hingga 7 hari. Kitaran haid seterusnya berlaku antara 21 hingga 35 hari. Kanak-kanak mula mengalami haid pada umur seawal 8 tahun hinggalah 16 tahun. Ada simptom-simptom yang mungkin dialami ketika haid. Yang pertama, perut kembung. Perutnya rasa berangin dan tidak selesa. Yang kedua, senggugut. Itu adalah simptom bagi wanita yang datang haid. Senggugut adalah bentuk kesakitan bawah perut ataupun pelvis semasa datang haid. Sakit tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hanya perempuan yang memahami ataupun mengetahui rasa senggugut ini. Menurut kajian, senggugut merupakan kesakitan yang melampau. Yang ketiga, muka akan ditumbuhi oleh jerawat. Itu adalah biasa bagi remaja yang telah akhir balik. Yang keempat, mual dan noya. Apabila berlaku, akan mengalami sakit kepala yang teruk. Namun ia berbeza antara wanita dengan wanita yang lain. Yang kelima, simptom yang kelima, sekiranya wanita itu datang haid, yang kelima ialah payudara terasa sakit.
Ini apabila ini disentuh ataupun terkena permukaan pakaian. Yang keenam, gangguan emosi akan berlaku kepada diri wanita itu tadi, seperti gelisah, murung, cepat marah. Manakala tempoh kedatangan haid berbeza setiap individu. Umumnya haid berlaku 3 hingga 7 hari. Seterusnya cikgu ingin menjelaskan ada mitos yang berkaitan dengan haid dan ihtilam ini. Apa yang dimasukkan dengan mitos? Mitos ni cerita-cerita yang tidak boleh dipastikan kebenarannya. Cerita-cerita yang tidak pasti. Cerita-cerita yang mungkin tidak benar. Yang pertama, orang mengatakan sekiranya datang haid tidak boleh bersenam atau bersukan semasa haid, tak boleh. Itu mitosnya. Sedangkan bersenam dapat mengurangkan sekukut. Tak perlu bersenam yang berat. Walau bagaimanapun, ia tetap ada limit, had. Elakkan bersenam dengan aktiviti yang berat. Bersenam hanya aktiviti yang ringan saja. Yang kedua, ada mitos yang mengatakan tidak boleh mencuci rambut. Sewaktu haid tidak boleh cuci rambut. Ada yang kata begitu. Boleh membasuh sekerap yang kita suka. Yang ketiga, ada mitos yang mengatakan haid ini boleh menyebabkan pitam. Ini menimbulkan perasaan takut kepada kanak-kanak yang belum mengalami haid. Darah haid ini sebenarnya tidaklah banyak sebagaimana yang disangka. Secara purata, wanita kehilangan 2 atau 3 sudu besar darah setiap kali datang haid. Yang keempat, ada yang mengatakan sekiranya datang haid, orang boleh tahu kita sedang datang haid. Ada tanda-tanda dia, boleh nampak. Itu pun mitos juga. Sebenarnya tiada petunjuk atau cara berjalan ataupun kulit wajah berubah semasa wanita dalam haid. Buat secara normal atau biasa semasa melakukan aktiviti harian. Orang lain tidak perasan pun yang anda sedang haid. Yang kelima, ada mitos yang mengatakan ihtilam itu adalah kerana penyakit. Sedangkan ia menandakan seseorang lelaki itu memasuki alam remaja. Ia adalah normal pada setiap lelaki. Kalau tak berlaku itu, itulah yang dinamakan penyakit, iaitu tidak normal. Yang keenam, ada yang mengatakan kalau haid dan ihtilam ni, seseorang itu akan tiba-tiba menjadi pandai. Itu tidak benar. Kedatangan haid ataupun ihtilam, ia adalah satu
permulaan bagi remaja berfikir secara matang. Anda bukan budak kecil lagi. Yang ketujuh, ada yang mengatakan kalau datang haid dan ihtilam ini, badan tiba-tiba akan menjadi gemuk. Itu tidaklah tepat. Bukan kerana datang haid ataupun berlaku ihtilam maka badan tiba-tiba jadi gemuk. Tidak. Proses pembesaran akan lebih cepat sekiranya seseorang itu telah datang haid ataupun telah mengalami ihtilam. Makan banyak, tidak bersukan sudah tentu akan menjadikan badan gemuk. Lebih-lebih lagi tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Bukan kerana mengalami haid maka tiba-tiba gemuk. Tidak begitu. Yang ke-8, sekiranya datang haid maka mitos mengatakan akan menjadi dewasa secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba datang haid dia sudah dewasa begitu. Itu tidak benar. Tidak benar. Kedatangan haid kali pertama itu adalah menandakan anda sedang masuk ke alam remaja, bukan alam dewasa. Belum lagi. Sabar. Yang ke-9, sekiranya datang haid akan mengalami sakit perut seperti nak mati. Macam tu sekali. Orang menjadikan ini sebagai mitos. Ya, memang betul sakit, tetapi ada cara bagaimana boleh mengurangkan rasa sakit tersebut. Yang ke-10, mitos ada mengatakan kehilangan banyak darah semasa haid. Banyak darah keluar itu. Darah keluar tetapi tidaklah sebanyak darah yang keluar akibat daripada kemalangan jalan raya. Bahkan darah yang keluar itu nanti akan diganti dengan darah yang baru. Macam seseorang yang menderma darahnya kepada orang lain, nanti akan datang darah yang baru. Dan ia tidak akan menjejaskan tubuh badan anda. Seterusnya cikgu nak sentuh apakah amalan semasa haid. Apakah amalan? Yang pertama, bersenam. Yang kedua, ambil ubat tahan sakit dengan nasihat doktor. Kalau sakit, senggugut. Yang ketiga, guna tuala wanita yang berkualiti, bukan cap ayam. Yang keempat, hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri, kerana kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Kena jaga. Antaranya kerap tukar tuala wanita jika berlaku pendarahan yang agak banyak. Yang kedua, buanglah tuala wanita ke dalam tong sampah. Janganlah buang merata-rata tempat ataupun buang dalam toilet. Ia menyebabkan tandas tersumbat dan menyusahkan ramai pihak. Berlaku pembaziran untuk membaiki tandas dan sebagainya. Yang ketiga, mandi dan membersihkan diri. Sentiasa mandi dan membersihkan diri. Itu amalan semasa haid. Amalan kebersihan semasa ihtilam bagi kaum lelaki, bersihkanlah anggota badan dengan sempurna.
mandi dengan betul, mandi dengan betul. Yang kedua, menggantikan pakaian yang telah kotor dengan pakaian yang telah bersih. Di sini ada satu soalan yang cikgu hendak tanya pada murid-murid. Rakan anda didatangi head di sekolah, rakan perempuan anda, anda perempuan, rakan perempuan anda dia datang head di sekolah. Dia merasa malu kerana ada kesan tumpukan darah haid pada bajunya. Bagaimanakah kamu membantu rakan tersebut? Apakah caranya? Adakah kamu akan ketawakan dia? Oh, jangan buat begitu, ya murid-murid. Jangan ketawakan rakan kamu, ya. Bahkan terus saya bagi jawapan, sebagai rakan, bantulah kawan kamu yang dah bajunya ada tumpukan darah itu, beritahu kepada guru bertugas di sekolah supaya guru bertugas boleh melakukan sesuatu untuk membantu murid kawan kamu tadi. Kesimpulannya, seorang remaja perempuan terutamanya perlu mengambil tahu kitaran haid sendiri supaya dapat bersedia untuk kedatangan haid pada bulan yang akan datang. Simptom yang dipelajari sebentar tadi adalah biasa berlaku semasa kedatangan haid. Walau bagaimanapun, dapatkan nasihat daripada doktor sekiranya simptom tersebut berlaku untuk tempoh yang lama. Penjagaan kebersihan diri semasa kedatangan haid dan ihtilam mestilah dititik beratkan agar kamu sentiasa bersih dan berasa selesa dengan diri kamu sendiri. Saya harap semua murid faham apa yang dimaksudkan dengan simptom yang mungkin dialami ketika haid atau simptom ketika haid. Dan saya harap juga murid faham apakah mitos berkaitan dengan haid dan ihtilam. Yang ketiga, murid perlu tahu bagaimanakah amalan untuk menguruskan diri apabila akhir balik. Semoga pengajaran hari ini memberi manfaat buat kita semua. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe channel Cikgu, ya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, kita tengok bahan yang saya sediakan. Ini saya ambil daripada buku teks, ya murid-murid. Antara simptom haid, boleh tengok, ya. Antara simptom haid ialah perut kembung, senggugut, muka berjerawat, mual dan loya, payudara terasa sakit, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Ini adalah tanda-tanda ataupun simptom semasa kamu mengalami haid. Seterusnya, adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Jawapannya, itu tidak benar dan hanya mitos. Bersenam sebenarnya dapat mengurangkan senggugut, tetapi dengan senaman yang sederhana, bukan senaman yang berat. Muka surat seterusnya, bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri semasa haid dan ihtilam? Yang pertama, daripada bawah ini,
keraplah tukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Yang kedua, buang tuala ke dalam tong sanitari, tong sampah yang ada penutupnya. Yang ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Yang keempat, mandi dan membersihkan diri. Begitu juga dengan remaja lelaki selepas mengalami ihtilam. Yang pertama, tukarlah baju yang bersih. Yang kedua, mandi dan membersihkan diri. Yang ketiga, membasuh dan menukar cadar. Dan yang akhir sekali, menjaga kebersihan pakaian dalam. Dengan cara, kalau tengok, dengan cara membasuh menggunakan sabun. Saya akan terus buka latihan. Nyatakan perubahan yang mungkin dialami oleh seseorang perempuan semasa haid. Apakah perubahan tersebut? Ada 5 ruangan kosong dan apakah yang kita perlu isi di dalam ruangan tersebut? Apakah perubahan yang dialami semasa kedatangan haid? Yang pertama, kita buat kat sini seperti biasa. Yang pertama ialah sakit pinggang. Pening kepala. Yang ketiga, cepat marah. Emosi. Badan berasa letih. Yang kelima, kurang selera makan. Okay, kita tengok latihan seterusnya. Senaraikan aktiviti yang boleh dilakukan semasa datang haid. Ada 5 yang disediakan. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan semasa aktiviti harian semasa haid? Nampak macam banyak garisan kat sini, tapi jawapannya pendek sahaja. Nombor 1, kita boleh letak berbasikal. Kita boleh letak bersukan. Yang ketiga, kita boleh letak mengulang kaji pelajaran. Kita boleh letak beriadah bersama keluarga. Yang kelima, kita juga boleh menari. Yang keenam, kita boleh berjogging. Ini adalah aktiviti harian semasa anda datang haid. Tidak ada mitos yang kata tidak boleh bersukan, tidak boleh bersenam, itu tidak ada. Seterusnya, tugasan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila seorang itu mengalami ihtilam. Tukar cadar. Ini ialah cuci cadar. Dah tukar cadar, cuci cadar. Yang ketiga,
mandi dengan bersih. Ini jawapannya. Terangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menguruskan tuala wanita yang telah digunakan. Yang pertama, cuci dan gulung tuala wanita. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini semua adalah cara-cara bagaimana kita menjaga kebersihan semasa kedatangan haid ataupun semasa atau selepas ihtilam. Jadi cikgu harap kamu faham dengan pengajaran cikgu pada minggu ini. Bolehlah murid-murid melihat video ini berulang-ulang supaya faham. Sekiranya ada masalah atau persoalan, bolehlah tanya dengan cikgu. Jadi cikgu rasa ini sahajalah untuk minggu ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Selamat belajar, jaga diri baik-baik, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.